Jadi kita tidak ada new sales ataupun customer baru pada bulan ketiga. What happen kepada kita punya business? Kita tidak akan ada income. So saya ni sementara saya nak buat ada nak edit video terbaru saya. So saya nak berkongsi tentang satu soalan yang ditanya oleh sahabat saya. Sahabat saya dalam bidang oil and gas. Kalau anda tahulah, so sekarang ni industri oil and gas lagi teruk. Okay, so dalam masa saya resign dulu, masa tu pun dah cukup teruk. Sekarang ni lagi dah teruk. Dengan harga minyak yang menjunam, lagi sangat teruk, sampaikan ialah banyak projek. Saya dengar Petronas dah stop, tak silap saya 18 projek. 18 projek. So memang maksudnya teruk lah. Dalam keadaan mereka, saya tengok bawah ni patutnya macam nak banyak je projek tahun ni, tapi tiba-tiba di stop oleh sebab harga yang tidak boleh mereka terima. Harga tu kiranya tak boleh lepas, tak untung kalau buat projek. Jadi ramai berhati-hati. Jadi dalam oil and gas ramai yang terkesan. Terutamanya mereka-mereka yang freelance, yang kontrak, yang disebabkan masalah ni, kehilangan pekerjaan. Jadi kawan saya tanya, saya terfikir untuk buat bisnes. So sekarang ni aku terfikir untuk buat bisnes online. So apa pendapat saya lah selaku, mungkin saya ni ada kawan-kawan lama yang tengok kita dah biasa buat bisnes kan. Beberapa tahun ni kita stay buat bisnes sama. Alhamdulillah nampak perubahan, nampak grow, dan Alhamdulillah saya pun rasa banyak perubahan lah. So okey lah kan, duduk rumah, work from home 100%, dah beberapa tahun. So enjoy masa dengan anak-anak. Sibuk juga macam orang kerja, kadang-kadang lagi sibuk pada orang kerja, kadang-kadang malam-malam pun kita kerja, tapi kita ada lebih fleksibel masa. Okay, masa tu lebih kita boleh kawal lah. Dan tak ada isu anak tak sihat, tak boleh cuti. Tapi tak ada pula kes anak tak sihat. Alhamdulillah, anak saya dah 2 tahun, 3 tahun, jarang sangat pergi hospital. Tahun ni tak ada pergi lagi, Alhamdulillah. Tahun lepas tak silap saya sekali ke tak ada pergi langsung. So Alhamdulillah. Okay? Jadi saya nak share lah beberapa tips untuk anda yang mungkin sekarang ni terfikir nak buat bisnes. Nak buat bisnes apa? Sebab banyak pilihan bisnes, betul tak? Kita cari dekat Facebook, dekat Google, banyak orang yang tawarkan produk untuk anda jual. Okay, saya suka ambil pengalaman masa saya baru-baru buat bisnes dulu. Masa tu saya buat part time, masa tu saya kerja. Bila kita nak start, first time kita nak decide buat bisnes ni, kita sangat teruja. Betul tak? Dan kita biasanya akan ambil apa-apa saja bisnes yang lalu. Kita punya analisa, kita punya review, sebab pengalaman tak ada lagi. Biasanya jauh berbanding dengan orang yang memang dah lama buat bisnes. Dia punya perspektif dia pada pemilihan produk, pemilihan bisnes, pemilihan sistem tu tak sama. Okay, kalau orang lama mungkin anda boleh setuju dengan saya. So kalau anda tengok video ni daripada Facebook Live, boleh angkat tangan, boleh say hi, ataupun kalau anda tengok video ni daripada YouTube, okay, pun sama, boleh anda boleh komenkan di bahagian bawah. Okay, komen hi ataupun boleh kenalkan diri anda daripada mana kan. So saya sukalah untuk, jadi bila banyak komen, semangat sikit kita buat video, betul tak? Okay, jadi antara tip yang saya boleh share kalau anda yang first time nak buat bisnes ataupun dah biasa gagal, dan sekarang ni nak buat balik bisnes kan. Sebab gagal dulu tak semestinya gagal sekarang. Kita dalam keadaan berbeza, push factor kita berbeza sekarang. Kita nak fight untuk family kita. Kita takut, kita rasa macam takut sikit dalam keadaan sekarang. Takut benda ni berterusan lama ataupun jadi lagi nanti kita punya financial problem, bila financial problem banyak benda lain problem. Jadi pertama, tip saya bila kita nak cari satu bisnes, produk, cuba why not, okay? Sebab sebelum saya share 2 tips ni, bila kita buat bisnes, kita akan korban macam-macam. Kita akan korban duit, betul. Kita akan korban masa. Bukan masa kita saja, tapi masa kita punya family, masa anak-anak kita. Dia tak sama buat bisnes dengan tak buat bisnes. Kalau tak buat bisnes, mungkin kita boleh tengok cerita Korea, boleh tengok Bulletin Utama, kan, banyak masa. So tapi bila kita buat bisnes, masa kita panggil leisure. Saya tak tahu lah, kadang-kadang saya sebut leisure, kadang-kadang saya sebut leisure. Masa-masa ni kita isi dengan
kita punya baca buku ke, kita buat benda-benda lain ke, pergi tengok movie ke. Tapi bila kita buat bisnes, kita nak aim kejar target tu. Kita akan isi, kita tak ada masa lah buat benda tu. Masa lapang kita, selain pada untuk family, untuk makan, untuk solat, untuk apa-apalah kita buat, kita kena isi masa tu dengan aktiviti bisnes. Betul tak? So, kita akan korban masa kita. Kita akan jadi duduk dalam discomfort zone. Jadi, tak banyak masa senang. Masa kita akan terisi dengan aktiviti yang kita nak kejar duit. Jadi, why not? Okay, ada dua benda yang saya nak share. Why not pertama, kalau you business product yang boleh kita jual sekali, tapi kita dapat hasil berkali-kali. Saya bagi contoh. What happen bila bulan ni kita buat jualan, kita ada pelanggan baru. Bulan depan kita buat jualan, kita ada pelanggan baru. So 2 bulan kita ada income, betul tak? 2 bulan kita ada income. Pada bulan ketiga, katalah kita sakit, kita ada masalah apa-apa, kita lost focus. Ataupun kerja kita tiba-tiba melambung, banyak kerja kan. Jadi, kita tidak ada new sales ataupun customer baru pada bulan ketiga. What happen kepada kita punya business? Kita tidak akan ada income. Kita tidak ada income. Sebab bila bisnes kita terpaksa bergantung kepada new sales ataupun new customer sahaja, jadi kita akan penat. Macam kita akan berlari atas treadmill. Kalau kita berhenti, kita jatuhlah sebab treadmill tetap berjalan. Treadmill tetap berjalan. So, kita jadi kita struggle, kita duduk dalam perangkap bisnes. Bisnes tu yang kontrol kita. Yes, memang kena kerja keras di peringkat awal bisnes. Saya memang setuju, saya pun kerja keras. Tetapi kadang-kadang kita ada di mana kita tak dapat pelanggan baru, betul tak? So, why not kita jual produk tu sekali, tetapi setiap bulan orang datang lagi dan lagi. Customer 3 bulan lepas datang, bulan ni pun datang. Kita jual kat dia sekali je, 3 bulan lepas ataupun bulan lepas sekali je. Macam saya jual kat produk sekali je dekat orang tu 4 tahun lepas. Tapi orang tu continue keep on datang setiap bulan beli. Walaupun bulan ni katalah bulan ni saya tak ada customer baru. Saya punya income 90% adalah pasif. Pasif maksudnya daripada pelanggan yang saya pernah jual sebelum ni. So dia datang balik beli. So in case bulan ni saya struggle, saya tak sihat kan, minta jauh, saya masih ada income daripada pelanggan saya yang sebelum ni. Sebab produk consumable, produk selalu habis, produk works, so dia datang lagi dan lagi. Ini konsep yang ramai, especially orang baru yang nak start business, dia tak perasan ni. Macam saya dulu jual serunding kan, packaging seronok lah. Boleh buat jualan RM20,000, RM24,000 sebulan boleh. Tapi lepas raya, tak ada lah. Tak adalah. Ada orang beli tapi tak sehangat itu. Kita nak produk yang bila kita buat business tu, benda tu selalu hangat setiap bulan. Contohnya, bila ada keadaan-keadaan tertentu, macam sekarang, COVID-19, PKP, permintaan melonjak 100 kali ganda. Kan? Alhamdulillah, income bulan ni sudah melebihi, jauh melebihi income bulan lepas. Sekarang ni nak jadi 2 kali ganda. Nak jadi lipat 2. So, tak apa, saya tak nak sebut banyak tentang income lah. Saya nak sebut tentang konsep. So, bila kita nak, sebab akan ada di mana masa kita tak sihat. Akan ada di mana masa kita nak travel. Kita nak travel the world contohnya. Dapat duit banyak-banyak, tapi kalau tak menjual, kita tak ada income. Bulan tu problem income. So, kalau kita bulan tu kita nak pergi holiday seminggu contohnya kan. So, customer keep on datang balik walaupun kita tak ada pelanggan baru. Contoh. Ini salah satu konsep bisnes yang penting bila kita nak build satu bisnes. Saya nak minta satu lagi contoh. Benda ni mungkin tak sedap sikit. Katalah kita mati. Na'udzubillah. Kalaulah kita mati. Kita buat bisnes tu 2 tahun. Mati. Income kita RM10,000 setiap bulan. Contohnya. RM10,000 lah setiap bulan. So, bulan lepas kita mati tu, kalau income tu memang keep on datang, then kita punya anak, kita punya generasi boleh dapat income tu walaupun kita dah tak ada. Sebab benda tu berasaskan kepada repeat order. Okay, itu yang pertama. Tip yang pertama Okay, tip yang kedua. Tip yang kedua. Ni best juga. Especially you all yang kita fikir tentang anak, kita fikir tentang masa, kita fikir tentang
masa kita yang kita nak bagi, kita nak isi masa kita 5 tahun, 10 tahun buat bisnes dengan benda yang boleh kekal. Benda yang boleh kekal. Ramai orang tak fikir benda ni tau. Just kerja dapat extra 5,000, 4,000, 10,000 tapi bila stop kerja tak ada. Bila the moment you stop buat bisnes, the moment you stop menjual, income tak ada. So dia tak ada beza dengan kerja makan gaji. Kerja makan gaji kita stop tak pergi kerja 3 hari, income stop automatic. Sama dengan bisnes yang bila kita tengok bila bisnes tu stop, orang tu stop jual, then tak ada apa-apa. You tak akan dapat income. So bayangkan kita buat bisnes 5 tahun, 10 tahun. Lepas 10 tahun katalah kita selalu dapat projek kan. So tiba-tiba kita tak ada. Bila kita tak ada, bila kita tak ada, kita tak boleh nak mewariskan bisnes tu pada income tu. Yang penting income 10,000, 20,000 sebulan tu, kita tak boleh nak benda tu tak boleh nak berterusan. Sebab nature of the business tu tidak bagi repeat order. So jadi konsep yang kedua saya nak tekan ialah bina sekali tetapi dapat sampai bergenerasi-generasi. Contoh, saya pergi ke US tahun lepas bulan 7, bulan Julai. Saya pergi ke satu convention di Las Vegas. Saya duduk di Hotel Caesars Palace. Caesars Palace breakfast saja pun RM500. Okay, so kita dapat best treatment lah. Tapi bukan nak cerita tentang breakfast, ada udang, ketam apa semua, bukan nak cerita pasal tu. Saya nak cerita tentang dalam convention tu saya jumpa orang yang berumur 40 tahun, orang yang 60 tahun, orang yang berada di dalam bisnes 30 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun. So saya banyak bercakap dengan dia, kita tegur dia dan ajak berborak, kita tanya dia how you start the business. So daripada ramai tu yang cakap, saya dapat bisnes ni daripada atuk saya. Saya dapat bisnes ni daripada ayah saya. Maksudnya ayah dia dah kerja keras 10 tahun, 20 tahun mungkin buat bisnes betul-betul, then dia boleh mewariskan empire ataupun income, residual income yang datang lagi dan lagi tu kepada generasi dia. So ini kita nak kenapa kita kena kerja 10 tahun untuk bisnes? Kalau anda tak setuju, it's okay, no problem, tak ada masalah. Saya okay, kita setuju, agree to disagree. Sebab masing-masing ada pendapat masing-masing. Betul tak? Masing-masing, anda setuju, saya tak peduli. Kalau saya anda setuju pun saya okay, tak ada masalah. So ini saya punya pendapat based on pengalaman saya dan banyak saya jumpa. So bina sekali dan dapat hasil berkali-kali. You build business 10 tahun, 5 tahun, total lah income masa tu 100k a month. So bila kita tak ada dekat dunia ni, so the next month tu kita punya anak boleh dapat 100k tu. Third month anak boleh dapat 100k dan boleh growing. Kalau kena cara boleh growing lagi besar. So itulah saya nak sharing malam ni. Terima kasih yang menonton. Hopefully dapat something. Mungkin anda nak bagi pandangan di bahagian komen, boleh silakan. Saya setuju untuk tidak bersetuju dan saya setuju juga untuk yang setuju. Terima kasih sebab contoh saya bina bisnes ni, saya fokus untuk wariskan benda ni. Kalau saya buat bisnes ni dah 7 tahun. So alhamdulillah. Kalau jadi apa-apa, dah ada satu jumlah duit yang banyak yang akan keep on datang. Bukan duit simpanan tau. Duit simpanan is duit simpanan. Duit yang keep on datang kepada anak-anak saya. Kepada saya punya pewaris. Dan mereka dengan duit tu, dia tak, nanti kalau dia dah habis belajar apa semua kan, dia tak perlu nak desperate minta kerja dengan orang untuk gaji yang miskin. Sebab income yang diwariskan tu cukup banyak untuk dia hidup selesa. Ini yang kita nak. Ini yang saya nak. Saya tak tahu anda nak apa. Wallahualam, saya tak tahu. Jadi itulah kongsian saya malam ni. Kalau ada nak bertanya, boleh tanya di bahagian komen. Saya suka untuk menjawab. Konsep penting. Dan benda ni kadang-kadang memang kita tak akan dapat first time kita buat bisnes. Kita tak akan dapat biasanya. Kita akan dapat bila kita dah lama buat bisnes, kita banyak bertukar-tukar pendapat dengan orang yang lama, especially orang yang dah build bisnes ni lama. Dia mungkin dah consider passive dah income dia. Passive dah income dia tu. So dia boleh bina tahfiz, boleh bina ladang kulit, contohnya mentor-mentor saya kan. Dah banyak dah. Maksudnya hidup buat bisnes, kalau buat teruskan bukan untuk duit dah, duit dah banyak. Buat untuk ibadah pula.
Jadi itulah sharing pada malam ni. Terima kasih yang menonton. Jangan lupa kalau tengok benda ni daripada YouTube, minta subscribe. So saya dah alhamdulillah dah capai 10,000 subscriber hari ni. So saya nak target untuk pergi ke 30,000 subscriber pula sebelum hujung tahun ni, sebelum bulan 10 kalau boleh. Jadi doakan saya lah supaya saya boleh berkongsi banyak lagi benda-benda bermanfaat kepada penonton-penonton, especially yang nak bina income daripada rumah, nak ada free time. So kita nak ibadah anytime, kita nak pergi mana anytime, tak terikat dengan bos, tak terikat dengan peraturan, tak terikat dengan 85. So lebih bebas, lebih banyak kontrol. Itu saja saya nak kongsi. Terima kasih. Jumpa lagi di next video.